Selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali murid-murid. Memandangkan sekolah bakal dibuka, mungkin ada di antara kamu yang masih tak sabar-sabar untuk pulang ke sekolah dan berjumpa dengan kawan-kawan. Tapi jangan risau, pembukaan sekolah adalah secara berperingkat dan akan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan. So sehingga itu sila bersabar ya. Okey, hari ini kita akan belajar tentang cara-cara menulis karangan jenis fakta. Okey murid-murid, karangan jenis fakta ini merupakan karangan popular ataupun karangan terkenal di dalam penulisan bahasa Melayu. Kenapa? Sebab sama ada peringkat UPSR, PT3 ataupun SPM, karangan fakta adalah salah satu karangan yang kerap diuji di dalam bahagian penulisan bahasa Melayu. Jadi adalah wajib untuk murid-murid menguasai dan mengetahui cara-cara menulis karangan fakta yang betul. Okey. Karangan fakta ini adalah sejenis karangan tidak berformat dan biasanya berdasarkan tentang isu-isu ataupun isu-isu kemasyarakatan. Dan untuk peringkat UPSR, kamu hanya diuji dalam 3 jenis kata kunci, iaitu cara-cara, faedah serta kebaikan. Selain daripada 3 kata kunci ini, masih ada lagi beberapa kata kunci lain. Tetapi untuk peringkat UPSR kamu tidak perlu risau, kamu hanya perlu fokus kepada 3 kata kunci ini sahaja. Faedah dan kebaikan lebih kurang sama. Cara-cara merujuk kepada langkah-langkah ataupun bagaimana. Okey? Bagaimana sesuatu perkara itu dilakukan. Okey? Okey. Dalam penulisan karangan fakta, kamu perlu mempunyai 3 struktur, iaitu pendahuluan, isi yang kamu kena cari sendiri, dicadangkan 3 isi minima ataupun 4 isi. Kalau kamu mempunyai lebih daripada 4, tiada masalah, cuma cikgu risau kalau kamu mempunyai 5 atau 6 isi, kamu tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk menyiapkan karangan itu. Seboleh-bolehnya pastikan 3 atau 4 mencukupi. Okey? Dan akhir sekali mesti mempunyai penutup. Okey? Okey, untuk bahagian pendahuluan yang kamu tulis untuk karangan fakta ini sepatutnya ditulis secara dan ringkas. Tidak perlu ditulis satu pendahuluan yang sangat panjang lebar. Okey? Dan untuk menulis pendahuluan ini, cikgu akan mengajar kamu teknik DEFCON T. Nama pun nampak gempak kan? Tapi sebenarnya sangat ringkas dan sangat mudah. Okey, seterusnya isi. Okey, memandangkan kamu kena pilih isi kamu sendiri, pastikan isi kamu isi yang konkret ataupun isi yang betul-betul boleh menyokong tajuk itu. Okey, seterusnya pastikan untuk setiap isi kamu menggunakan perengan berbeza. Isi pertama satu perengan, isi kedua satu perengan, isi ketiga satu perengan dan selanjutnya. Okey? Dan untuk menulis perengan isi ini, kamu perlukan 4 komponen. Isi, mesti ada huraian, seterusnya contoh dan kesimpulan. Untuk peringkat UPSR, pastikan ini, iaitu huraian wajib ada dan contoh serta kesimpulan adalah pilihan. Sekiranya kamu boleh ataupun mampu memberikan contoh untuk isi itu, berikanlah. Kalau kamu tidak mampu berikan contoh atau kesimpulan, tak apa. Yang penting huraian itu mesti ada. Okey? Untuk bahagian huraian, biasanya kita menggunakan kata kunci seperti apa, siapa, bagaimana, di mana, mengapa atau kenapa. Kita akan menggunakan salah satu atau mungkin ada kalanya lebih daripada satu daripada kata kunci ini untuk membina ayat huraian. Okey? Dan seterusnya untuk bahagian penutup, kita akan menulis satu kesimpulan berdasarkan semua isi yang telah kita berikan. Dan biasanya kalau perkara itu perkara yang baik, positif, kita akan menggalakkan. Dan sekiranya perkara itu adalah perkara yang negatif ataupun tidak membawa sebarang kebaikan, kita akan cuba menghindari perbuatan itu ataupun isu itu. Okey? Dan dengan peribahasa, di sini cikgu telah tetapkan peribahasa itu, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita hanya akan menggunakan peribahasa ini untuk melengkapkan bahagian penutup kita dan cikgu akan menunjukkan bagaimana caranya sekarang. Okey? Mari kita lihat contoh hari ini. Untuk contoh hari ini, cikgu telah memilih tajuk faedah bersukan dan ini adalah 3 isi yang telah cikgu pilih. Isi pertama, menyihatkan tubuh badan. Isi kedua, menambah kenalan ataupun rakan. Ketiga, mengisi masa lapang secara bermanfaat.
memandangkan cikgu tidak akan mempunyai masa yang secukupnya untuk mengulas tentang ketiga-tiga isi, maka cikgu hanya akan pilih satu isi sahaja. Okey, pertama sekali untuk bahagian pendahuluan. Okey, tadi cikgu katakan teknik DEFCON-T. Apa itu DEFCON-T? Sebenarnya senang. Def itu definisi, con itu contoh, T itu adalah tajuk. Kita hanya akan menggunakan tiga unsur ini untuk membina perenggan pendahuluan. Okey, definisi. Ramai yang khawatir bahawa definisi ini sepatutnya setepat yang boleh ataupun bertepatan dengan apa yang diberikan dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebenarnya itu bukan satu kemestian. Kamu boleh memberikan definisi berpandukan pemahaman kamu. Definisi kamu tak semestinya bertepatan dengan apa yang telah diberikan dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, contoh di sini, bersukan merupakan aktiviti riadah yang dilakukan untuk mengeluarkan peluh. Ini adalah definisi cikgu. Mungkin kamu ada definisi berbeza, seperti bersukan merupakan aktiviti riadah yang dilakukan pada waktu lapang, masih diterima. Sebab definisi itu memang betul. Kan saya dah kata definisi berdasarkan pemahaman kamu. Selagi kamu tidak keluar daripada skop soalan iaitu bersukan, maka definisi kamu akan diterima. Okey, seterusnya contoh. Terdapat beberapa jenis sukan seperti badminton, bola sepak dan sebagainya. Untuk bahagian contoh, tolong jangan menggalakkan diri awak untuk memberikan pelbagai jenis contoh. 2 atau 3 sudah cukup. Okey? Dan akhir sekali kita sentuh tajuk, amalan bersukan amat berfaedah untuk diri kita. So ini adalah teknik DEFCON-T untuk menulis perenggan pendahuluan. Okey? So lihat betul-betul Okey, sekarang kita lihat perenggan isi. Cikgu telah memilih isi ketiga untuk diulas hari ini. Dan jika kamu lihat, okey, pertama sekali seperti biasa, kita mesti mulakan dengan penanda wacana. Okey, cikgu telah gunakan. Salah satu faedah bersukan ialah kita dapat mengisi masa lapang secara bermanfaat. Okey, ini adalah isi. Okey, untuk huraian pertama cikgu katakan masa sangat penting kepada semua. Untuk menulis huraian ini, cikgu telah menggunakan kata kunci siapa. Masa sangat penting untuk siapa? Untuk semua kan? Jadi masa sangat penting untuk semua. Okey. Kedua, jika kita mengisi masa lapang secara bermanfaat, kita boleh mengelakkan diri daripada gejala-gejala sosial. Okey. Yang ini adalah menggunakan kata kunci mengapa. Mengapa kita perlu menggunakan masa lapang secara bermanfaat? Supaya kita boleh mengelakkan diri daripada terlibat ataupun terjebak dalam gejala-gejala sosial. Mungkin bila cikgu katakan gejala-gejala sosial, ada di antara kamu yang mempunyai idea untuk memberikan contoh seperti vandalism, gangsterism, melepak. Okey. Jika kamu mempunyai contoh-contoh seperti itu, cikgu galakkan kamu tambah contoh-contoh itu untuk memanjangkan lagi bahagian perenggan isi. Okey, so ini adalah salah satu cara. Selain daripada siapa, mengapa, kamu masih boleh menggunakan apa, di mana, bagaimana, bila. Okey, ada banyak kata kunci lain yang boleh membantu kamu untuk menulis huraian bagi isi yang dipilih. Okey, dan akhir sekali penutup. Okey, penutup seperti biasa saya gunakan penanda wacana. Kesimpulannya, amalan bersukan amalan bermanfaat untuk semua. Maka semua harus berganding bahu untuk menggalakkan amalan ini sejak kecil. Bab kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seperti mana yang saya katakan tadi, sekiranya isu itu adalah positif, kita galakkan. Okey, kita galakkan semua orang mengamalkan perbuatan itu. Sekiranya negatif, kita nasihatkan mereka untuk menghindari ataupun mengelakkan daripada berbuat demikian. So memandangkan ini adalah sukan adalah perkara yang positif, jadi cikgu telah menggalakkan. Maka semua harus berganding bahu untuk menggalakkan amalan ini sejak kecil. Berkata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, contoh cikgu olah sikit. Contoh, katakanlah kita andaikan tajuk ini adalah tajuk yang negatif. Okey, kita tak galakkan, kita cuba mengelakkan. So bagaimana? Kita buat sedikit perubahan sahaja. Maka semua harus berganding bahu untuk kita ganti dengan perkataan
menghindari amalan ini sejak kecil. Bab kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, so jika kamu lihat apa sahaja yang kamu tukar di sini sama ada galakan ataupun menghindari, peribahasa ini akan bersesuaian dengan penutup ini. Dan mungkin ada di antara murid-murid yang mempunyai idea-idea lain untuk peribahasa. Contoh, sediakan payung sebelum hujan, sebelum nasi menjadi bubur. Cikgu galakkan kamu untuk tambah. Kalau kamu tak nak gunakan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini adalah salah satu cadangan cikgu sahaja. Kalau kamu mempunyai peribahasa-peribahasa lain, cikgu memberikan kamu kebebasan untuk menggunakan peribahasa itu dengan konteks yang betul. Okey, so ini adalah contoh untuk karangan fakta dan cikgu berharap cikgu telah jelaskan supaya kamu boleh dan kamu akan membuat karangan jenis fakta selepas ini. Dan seperti mana yang cikgu nyatakan pada awal video ini, ingat, karangan jenis fakta adalah satu jenis karangan yang harus dikuasai dan harus kamu pelajari, sebab kamu akan kerap membuat karangan jenis fakta apabila kamu melangkah masuk ke sekolah menengah. Dan sebelum saya mengakhiri video saya ingin berpesan bahawa ini adalah salah satu teknik untuk menulis karangan jenis fakta, bukan satu-satunya teknik untuk menulis karangan jenis fakta. Murid-murid, tolong jangan salah faham. Okey, setakat itu saja video kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.